kena buat 4 soalan ni supaya korang lulus. Hi guys, my name is Miss Amalia. So I'm so excited. At the same time, I'm also nervous for you guys sebab korang akan menghadapi SPM Matematik pada hari Isnin ni. So korang ada masa sebenarnya. Korang ada hari Jumaat, Sabtu, Ahad untuk study matematik dan sains. Okay, kita ada juga untuk pendidikan Islam kan hari Rabu. So kita ambil antara saja iaitu matematik dan sains. Okay, pendidikan Islam lah. Tapi I akan korang ada 3 hari lah basically untuk prepare 3 subjek ni. So dah tak ada masa lagi dah untuk korang buka buku. Dah tak ada masa lagi dah untuk korang cuba untuk belajar balik bab 1 form 4, bab 1 form 5. Dah tak ada masa. So apa yang korang kena buat sekarang ni adalah korang kena work smart. So korang ada 3 hari untuk 3 subjek. Kalau korang nak belajar 3 hari untuk matematik sahaja, so mesti korang dah divide masa korang untuk subjek, setiap subjek lah. Okay, so Jumaat malam ni I akan terangkan macam mana nak lulus SPM Matematik. So I akan ceritakan, ini adalah part 1, okay? Ini adalah part 1 macam mana nak lulus matematik. Okay, kita akan ada part 2. So korang nantikan part 2 macam mana nak jawab secara, itu adalah macam 24 jam sebelum exam. Itu lagi kritikal. So apa yang korang patut buat kalau korang baru sedar 24 jam sebelum? Tapi hari ini korang sedar beberapa hari sebelum. So korang kena buat 4 soalan ni supaya korang lulus. So untuk 2-3 hari ni banyakkan buat latihan ini untuk korang lulus. Dan I juga dah provide beberapa soalan dekat link di bawah supaya korang boleh lulus matematik. I tak cakap dia adalah soalan sport. I takkan claim this is sport question, but this is the best effort yang korang boleh buat sekarang ini. Kalau korang expect korang nak dapat A, sedangkan korang setahun lebih diberi peluang setahun lebih untuk study, tapi korang tak study, korang anggap korang rasa korang ada peluang lagi untuk dapat A, let's be real, okay? So apa yang korang kena buat sekarang? Korang kena work smart. So how to work smart? Fokuskan, cari soalan yang memang akan keluar. Okay, so I tak cakap soalan ni wajib akan keluar ke apa, betul-betul keluar macam ni ke tak, tapi ini adalah pattern soalan yang sentiasa keluar dalam exam. Okay, so ada 4 soalan wajib buat. So lepas korang tengok video ni, so untuk video ni I akan terangkan 4 soalan ni. Dan kat bawah I dah sediakan modul macam untuk modul untuk pick up balik secara cepat. Okay, ataupun orang kata buat revisi cepat, ataupun modul sebelum SPM. Kat bawah ni I dah sediakan dah. Okay, so ada 4 soalan, ada 4 jenis soalan yang memang akan keluar dalam exam. Okay, InsyaAllah memang akan keluar. Selalunya tak pernah, dia tak skip. Dia sentiasa keluar every year. Okay, so lepas habis video ni, buat soalan ni dan buat modul yang I dah sediakan dekat bawah. Okay, so kita akan bincangkan buat soalan. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu isi padu. Soalan pertama adalah berkenaan dengan isi padu. Ini adalah soalan favourite. Sebab macam yang I cakap, korang dah tak ada masa lagi dah untuk belajar benda-benda pelik. Untuk belajar, rasanya nak tahu lah pasal benda-benda yang susah ni. Tak ada. So korang ada 2-3 hari je untuk 3 subjek. So basically 1 hari 1 subjek. So malam ini you guys did the good job. Watch this video sebab ini akan berfokus. So I akan fokuskan untuk lulus sebab obviously korang dah tak sempat untuk prepare dapat A. So sekarang ni let's face it, terima kenyataan, kita nak lulus saja. Okay, so nak lulus, soalan 1 yang akan keluar ni adalah paper 2. Okay, kita akan fokus kepada paper 2 sebab apa? I akan bagi tahu sebab dia dalam part 2 nanti. So guys, please fokus.
kepada kertas 2, okey? So kita akan buat untuk kertas 2 lah. Ni adalah kertas 2. Okey, soalan satu kita akan cerita pasal isi padu. Okey, soalan yang kedua kita akan bincangkan pasal penaklukan matematik. Sama juga, I dah bagi modul dekat bawah. Okey. Ini adalah gerak gempur sebelum korang exam. Sebab korang ada satu hari satu subjek untuk prepare. Sebab korang ada 3 hari. Korang bukannya ada 3 hari untuk prepare matematik je. Korang ada 3 hari untuk prepare 3 subjek. So, sebab tu kita kena fokus, kita kena smart, kita kena bijak. Pilih apa yang korang boleh buat sekarang ni. Apa yang korang boleh buat sekarang ni? Korang tak boleh nak prepare macam mana orang prepare untuk dapat A. Tak sempat. Untuk dapat A, korang kena prepare 5-7 bulan yang lepas. Benda tu dah habis, masa dah gone. Let's move on. Jangan rasa menyesal ke apa. Work with what we have right now. Apa yang korang ada sekarang adalah tips. Adalah macam mana korang nak pastikan korang lulus. Itu saja. Just fikir that way, okay? So jangan rasa fikir, alah aku sepatutnya dah tak ada masa. Sekarang ni just fokus macam mana nak lulus. Okay, so soalan kedua, penaklukan matematik. So soalan ketiga adalah persamaan linear serentak. Okay, soalan ketiga, persamaan linear serentak. Okay. So yang ini adalah soalan yang memang akan keluar. So persamaan linear serentak ni dia bukan yang matrix punya. So korang kena buat benda ni lepas habis video ni. Korang kena tengok dulu macam mana nak buat soalan satu, soalan dua, soalan ketiga dan soalan yang keempat sebab I akan terangkan. So soalan yang keempat adalah persamaan kuadratik. Okay, persamaan kuadratik. So guys, ini adalah 4 soalan yang selalu keluar dalam exam. 4 soalan wajib buat untuk lulus matematik. Okay, sebab korang ada lagi 2-3 hari lagi. And then nantikan part 2. Okay, part 2 I akan beritahu macam mana nak bersedia 24 jam sebelum exam. Sebab sekarang ni korang ada masa lagi. Mungkin ada juga orang di luar sana masih macam blur-blur lagi. So nanti 24 jam, ada orang 24 jam baru dia mode on. Okay, survival mode on. Baru dia nak check. I akan terangkan dekat part tu. So korang nantikan daripada siapa yang watch this video. Nantikan sebab I bagi tahu tips macam mana nak lulus ketika exam. So guys, jangan lupa untuk watch that video, okay? On Sunday night. Okay. So, I akan terangkan 4 soalan, okay? Isi padu, penaklukan matematik, persamaan linear serentak dan persamaan kuadratik. Dan korang boleh dapatkan link dekat bawah. Link dekat bawah ni, I sediakan modul untuk 4 soalan ni. Okay? So, korang buat je. Dah tak ada masa nak fikir soalan ni bocor ke, soalan ni tak bocor ke. As long korang tahu nak jawab apa. So kalau korang fokus asyik nak soalan bocor, korang dah buang masa. Daripada korang fikir pergi ke sana, pergi sini untuk dapatkan soalan bocor, might as well korang berlatih 4 soalan ni 5 kali setiap satu soalan. Dah confirm insyaAllah korang boleh jawab. Okay, so stop mengharapkan orang lain. This is, tak ada siapa yang boleh tolong korang. Even kawan korang boleh bagi spot question ke, boleh soalan bocor ke. Tapi kalau korang tak boleh buat, kalau korang rasa korang tak boleh buat, still tak boleh buat juga. So sebab tu korang ikut tips ni. Kalau korang rasa korang dah tak sempat, ikut tips ni. 4 soalan wajib buat untuk lulus matematik. Okay, so kita akan bincangkan dengan soalan yang pertama, iaitu isi padu. Okay, I dah pernah bincang benda ni. Okay, sebenarnya I dah pernah bincang. Tapi tak apa, kita akan bincangkan sekali lagi. Okay, so kita tengok soalan ni. Okay, korang pun boleh refer dekat link kat bawah.
Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang berbentuk daripada cantuman sebuah silinder dan sebuah prisma tegak pada satas segi 4 tepat EFGH. Trapezium, ABGF dan sukuran bulatan FGK adalah keratan rentas seragam pepejal itu. Okey, menggunakan pi sama dengan 27, hitung isi padu gabungan pepejal ini. So nampak tak soalan ni quite simple dan soalan ni memang tak pernah skip setiap tahun, mesti keluar. Okay, so sebab tu kita akan buat yang ni. Okay, so kita ada dua jenis bentuk. Kita ada bentuk separuh silinder dengan prisma. So kita tengok bentuk separuh silinder dahulu. Okay, so separuh silinder. Okay, so kita kena tahu formula dia. So kita dah tahu formula untuk silinder apa. So benda ni korang boleh dapat dekat formula dalam formula dekat kertas peperiksaan lah. Kalau korang tak ingat pun, jangan malu, just tanya je cikgu, tolong cikgu boleh tolong saya tak? Angkat tangan, tanya peperiksaan tu, cikgu boleh tolong saya tak? Apa dia formula silinder? Trust me, cikgu tak jahat. Cikgu, kalau korang dapat cikgu baik, korang dia akan bagi. So tu tips je, jangan malu, just jangan assume alah cikgu ni mesti tak nak tolong aku. Kalau korang fikir macam tu, sebenarnya tantah dia tunggu orang tanya dia supaya dia boleh tolong. Tak kerugi. So tak salah untuk sure. You got nothing to lose sebab korang dah tak ada apa-apa lagi dah. Dah tak ada apa-apa yang tinggal. Korang just nak lulus sahaja. So, might as well korang tanya je. Tanya cikgu tu. Cikgu, saya terlupa lah formula silinder. Cikgu boleh tolong saya tak? Apa dia formula silinder? Sebab saya boleh kira, cuma saya tak ingat dia formula dia. So, korang boleh tanya juga. Okay? So, silinder formula dia adalah 1/4 1/2 untuk FGK. Untuk FGK kita akan guna 1/4 pi j kuasa 2 pi j kuasa 2 so T, so kita akan guna formula ini untuk separuh silinder. So 1/4 darab dengan pi. Berapa pi dia? Pi dia adalah 22/7. So kita akan ambil silinder dulu, silinder FGK ni. Sukuan silinder bukan separuh silinder, sukuan. So sebab tu dia 1/4. So silinder punya ni adalah, ni formula silinder pi j kuasa 2t. So sukuan akan jadi 1/4. So J, berapa J kita? So ingat yang ni kita tengah buat yang FGK ni, yang ni. So J adalah jejari. So jejari dia adalah 5/5. Sebab jejari sama-sama kan macam jarum jam. Tak pernah tiba-tiba warna panjang lain. So 5 kuasa 2. T dia mesti yang paling panjang dekat sini. So ni adalah 7 cm. So sini 7. So korang kira pakai kalkulator. So korang akan dapat 1/4 darab 22/7 darab 25 darab 7. Nampak tak? Korang buat satu-satu. Korang tak lari. So contohlah kalau korang tiba-tiba tak faham, tak ingat, korang just ingat sampai sini je. Tulis, jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Tapi percaya cakap, sekarang ni korang ada masa lagi, banyakkan buat latihan. Banyakkan buat latihan. I akan terangkan macam mana kalau korang blank tiba-tiba dalam exam. Tunggu part tu. I akan terangkan pasal benda tu. Macam mana korang blur 24 jam sebelum exam. Waktu tiba-tiba korang blur, apa yang korang patut buat dalam exam tu, nanti I akan terangkan. So korang kira semua ni, korang akan dapat 1/37 1/2 cm kuasa 3 sebab dia isi padu. So settle silinder FGK. So sekarang ni kita pergi kepada isi padu. Isi padu apa nama ni? Trapezium. Trapezium ABGF. ABGF. Nampak tak? I semangat gila untuk tolong korang ni. So formula dia adalah, so untuk trapezium, kalau korang tengok ni adalah prisma. So apa formula prisma adalah, isi padu
luas, rentasan, darab, lebar. Ni adalah formula dia. Okey. Luas, rentasan, darab dengan lebar. So ni adalah formula silinder, isi padu silinder. Okey. So ada dua kat sini. Okey. So untuk prisma isi padu ni, macam saya cakap, trapezium ni adalah prisma. Okey, dia prisma. So formula dia adalah, sebab dia adalah trapezium, so luas trapezium, darab lebar dia. So luas trapezium, semua orang tahu formula dia adalah 1/2 darab atas tambah bawah darab tinggi darab lebar. Ini memang formula yang semua orang dah tahu. Okay, so 1/2 darab atas kita sama. Dia mesti dua yang kecil kat atas, yang besar bawah. Mana boleh yang kecil kat bawah? Terbaliklah dia. So ini yang selari ni, ini atas, ni bawah. So A kita 5 cm sebab ni adalah jejari. So ni 5. Tambah bawah kita 10. Darab tinggi kita adalah 5 cm. Darab lebar. Lebar kita adalah 7. Okey. So akan dapat, korang kira 1/2 darab 15 darab 5 darab 7. Okey. So korang akan dapat 262 1/2 cm kuasa 3. Okey. So selalunya orang akan shock sendiri. Dah habis guys. Soalan nak hitung isi padu gabungan. So kita kena gabungkan 13712 ni dengan yang ni. So apa yang korang kena buat? Keseluruhan isi padu. Okey, bersamaan 13712 cm kuasa 3 tambah 262 1/2 cm kuasa 3. Okey? Okey. So, mungkin tak nampak. I akan padamkan lagi. Okey? So, tambahkan kedua-dua ni. Okey? I tambahkan, so I cari ruang. Okey. So, jumlah dia adalah, okey, sekejap jumlah isi padu sama dengan 13712 tambah 262 1/2. So korang akan dapat berapa? Cuba korang kira. Korang akan dapat 400 cm kuasa 2. Kuasa 3. 400 persegi. Okey. Ni unit jangan lupa Unit sangat penting guys. Okey. So itu jawapan akhir korang. 400 cm kuasa 3. Persegi. Sorry, cm kuasa persegi kuasa 3 lah. Cm kuasa 3. Itu persegi yang luas. Okey. Okey, cm kuasa 3 lah. Okey. So basically korang kena buat soalan satu ni. Soalan satu ni korang kena buat banyak kali. Sebab soalan ni memang tak pernah skip setiap tahun. Tak tahu kalau tiba-tiba korang buat malang ke, tapi I tak rasa korang akan dipalaukan supaya tak buat benda ni. Taklah, janganlah rasa soalan ni tak keluar ke apa. Soalan ni akan keluar, mungkin tak sama, tapi selalu soalan isi padu memang ada. Okay, so guys please try buat soalan satu. Okay, soalan satu tu korang kena buat. Okay, so kita akan pergi kepada soalan nombor 2, iaitu penaklukan matematik. Let's go. Okay guys, so kita pergi kepada soalan nombor 2, iaitu penaklukan matematik. Okay, so soalan yang kita bincang ni sekali lagi I nak terangkan, ini adalah kertas 2 bahagian A. Okay, kertas 2 bahagian A. I akan terangkan kenapa I fokus kepada bahagian A. I akan terangkan pada part 2 Ahad malam nanti. So stay tune. Don't forget to watch my video 24 hours before exam untuk matematik. Macam mana nak lulus, I akan terangkan. So guys stay tune. Okay. Okay, so untuk hari ni kita just fokus secara gerak gempur 2-3 hari sebelum exam.
So kita buat 4 soalan ni saja dan kita pergi kepada soalan nombor 2, iaitu penakulan matematik. So soalan ni insya-Allah I tak berani nak cakap okey kerat jari I ke, kerat tangan I ke apa ke, tapi insya-Allah memang akan keluar, tak pernah skip. Okey. So dia akan tanya A, benar atau palsu. Dia bagi statement benar atau palsu. Jom kita tengok. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Dua ni saja. Okey, dua ini saja. Dan memang korang patut jawab soalan ni sebab soalan ni akan bagi korang markah lebih. Okey, dia akan bagi korang markah dekat bahagian A di mana korang akan tahu kenapa pentingnya benda ni. Korang I akan terangkai dekat video part 2 nanti. Okey, just stay tune, okey? So, 2 besar dari 3. Betul atau salah? So, ni salah. Dan yang ini betul atau salah? Betul. So, apabila dan satu salah, satu betul, jawapan akhir dia akan jadi palsu. Korang dah belajar benda ni. I ingatkan sekali lagi. Pernyataan P, pernyataan Q. Okey. Dia punya jawapan dia lah. Okey. I tak ingat apa jawapan. Pernyataan, sorry. Okay, so kalau P benar, sorry, ni dan atau okay, itu sekali lagi P dan Q, P atau Q. Okay, benar, palsu, benar, palsu. Ni korang dah belajar ni, korang dah pernah nampak sebelum ni. Okay, korang belajar dekat sains komputer juga. Okay. Okay, so B, jawapan dia B Dan dengan atau mesti B. B, P, yang ni P, yang ni B. So untuk dan dia akan jadi palsu atau akan jadi benar. Yang ni pun sama, dia akan P. Once salah, dan itu akan jadi palsu. Yang ni akan jadi B. Yang ni akan jadi palsu, dua-dua jadi palsu. So just ingat benda ni untuk benar atau palsu. Okay kan? Senang kan? Okay, so yang B ni korang dapat dah satu markah. Dah settle satu markah. Okay? Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. So ini mesti dalam jika dan hanya jika. So dia mesti tanya pasal implikasi 1 dengan implikasi 2. So untuk implikasi 1, korang ambil je A jika. Mesti start dengan jika. Lepas tu marker. Okay, mesti start dengan jika. Lepas tu marker. Ini I ada terangkan dalam live juga. So kita orang ada provide juga playlist untuk matematik bagi sesiapa yang rasa sempat untuk tengok. Korang boleh tengok juga dalam playlist tu, okay? I pernah buat live pasal benda ni. Okay, jika A besar daripada B, ambil je yang pertama ni. A tolak B, A tolak B. Sorry, terbalikkan je. Okay? Senang. Okay, senang je. Okay, C. Jadual menunjukkan bilangan sisi dan bilangan paksi simetri bagi beberapa poligon sekata. Buat kesimpulan secara aruhan dengan melengkapkan pernyataan berikut. Okey, bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata dengan n sisi ialah macam mana nak tulis? So just tulis. Kalau korang tengok dekat sini, poligon sekata, bilangan sisi, bilangan paksi simetri. Untuk segitiga semua sama. Untuk segi empat semua sama dan dan pentagon semua sama. Tapi pastikan dia sekata. So, jawapan akhir dia adalah bilangan sisi poligon sekata sama dengan bilangan paksi simetri poligon sekata. Ini adalah kesimpulannya. Itu saja. Yes. Senang. Korang dah dapat 1, 2, 3 dan 4. Di mana bahagian A, okay, I cakap tadi kertas 2 bahagian A. Di bahagian A hanya perlukan berapa markah? I akan terangkan dekat part ni. Okay, sebab tu korang ikut je apa yang cakap ni. Buat 4 soalan ni. Okay, so sekarang kita dekat soalan kedua. So kita pergi pula kepada soalan yang ketiga. Let's go.
Okay, so kita akan pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu persamaan serentak. So mungkin ada orang yang terfikir, kenapa pilih soalan 1, 2, 3, 4 ni? Kenapa pilih topik ini saja? I pilih topik ini sebab topik ini korang memang dah belajar waktu korang Form 3 lagi. Okay, so dia bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang tiba-tiba korang belajar waktu korang Form 4, 5, bukan. Korang dah belajar benda ni waktu korang Form 3. Kecuali yang penakkulan ni. I pilih penakkulan ni sebab penakkulan ni dia senang. Okay, korang tahu apa yang dia nak, korang bagi jawapan dia, tak melibatkan pengiraan. Sebab tu I fokuskan dekat penakkulan matematik dan soalan dia sentiasa berulang. Kalau korang follow modul I kat bawah ni, korang akan nampak soalan dia sentiasa berulang. Okay, so soalan 1 isi padu, sebab macam yang cakap, korang dah belajar isi padu ni even waktu korang PT3. Ini korang belajar waktu PT3 dan soalan 4 pun korang belajar waktu PT3. So sebab tu I fokuskan dekat 4 topik ni. I tak cerita Form 4 punya, I tak cerita Form 5 punya. Mungkin sebab ada yang tak study lagi. Okay, so that's why dia tak ada masa untuk study lagi. So sebab tu I pilih topik ni. Okay? Okay, so kita akan pergi kepada soalan ni. So I tak lukis sebab I tak cerita lukis, tetapi ada kat link dekat bawah ni, I dah bagi material. So dekat situ memang I dah tulis lah, memang ada gambar lah. Macam ada basikal, macam ada basikal roda 3. So korang boleh refer kat bawah. Okay? Okay, berapakah bil? Okay, so kita penyelesaian matriks tidak dibenarkan. So kita tak boleh nak selesaikan dengan matriks. Okay, rajah yang korang tengok sekarang ni menunjukkan sebuah basikal dan sebuah basikal 3 roda. Okay, berapakah bilangan basikal dan basikal 3 roda jika bilangan pedal ialah 64 dan bilangan tayar ialah 74? Okay, bila soalan kata, sebab yang ni macam ni kita nak tahu dia bukan persamaan linear serentak, betul tak? Kita akan tahu dia persamaan linear serentak bila kita kena cari dua benda yang berbeza. Sekarang ni kita kena tahu basikal berapa, roda 3 berapa. Okay, so kita kena tahu dua ni. So that's why terus ingat, bila kita nak tahu dua nilai, mesti guna persamaan linear serentak. So step yang pertama, jadikan basikal X. Okay, so jadikan 3 roda, roda 3 pula, 3 roda Y. So kita dah siap-siap dah. Kita jadikan dia X, kita jadikan dia Y. So sekarang ni kita tahu satu basikal ada, okay, kita akan buat pedal dulu. Okay, satu basikal ada berapa pedal? Pedal ada 2. Semua orang tahu. Okay, so sekarang ni bilangan basikal yang kita cari ni adalah X. Okay, so kalau kita ada X basikal, berapa pedal? Kat sini akan jadi 2X. Macam mana boleh jadi 2X? Sebab ni darab dengan X, yang ni pun darab dengan X. Korang ikut je follow I. Ini korang ikut je flow I. Okay, so sekarang ni adalah basikal. Macam mana pula dengan 3 roda? Okay, so 3 roda. 3 roda, berapa pedal dia? So kita tengah cakap pasal pedal 2 juga. Kalau korang tengok gambar, dia ada 2 pedal. So kalau Y, so sekarang ni kita nak tahu nilai Y ni berapa. So Y 3 roda berapa pedal? So kita akan jadi 2Y. Macam mana boleh dapat 2Y? Sini darab Y, sini darab Y. Okay, I terangkan sekali lagi. Satu basikal kita ada 2 pedal. Anggap X ni adalah nombor. So kalau kita ada contoh, kalau kita ada 5 basikal, ada berapa pedal? Ada 10. Macam mana korang tahu 10? Sebab 5 darab 2. So sama juga, satu basikal ada 2 pedal. So kalau ada X, 2 darab X. So dia jadi 2X. Okay, so sama juga dengan 3 roda. Dan kita tahu jumlah dia adalah 64. So kita letak 64 kat sini. Okay, so kita tahu kalau kita tambahkan semua ni, 2X tambah 2Y. Sebab ni pedal Ni pedal, ni pedal.
So dia akan dapat 64. Okay. So kita tambahkan ni dengan yang ni akan dapat 64. So terus pilih. Ini adalah persamaan yang pertama. So kalau korang memang barai tentang persamaan yang serentak, pastikan korang jangan tinggal kosong, mesti dapatkan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. So kita akan pergi kepada persamaan yang kedua. So persamaan yang kedua kita akan guna warna hitam. Kita akan cari tayar. Okey, tayar. So tayar adalah 74. Okey, keseluruhannya. So sama juga. Satu basikal biasa ada berapa tayar? So kita tahu dia ada 2 tayar. So sama juga, kalau X basikal ada 2X tayar. Okey, so macam mana? So sini darab 2, sini pun darab 2. Okey. So ikut juga, satu basikal satu 3 roda bersamaan dengan 3 tayar. So roda dia ada 3 kan? So dia 3 tayar. So kalau Y, sebab kita sekarang 3 roda ada Y. So kalau Y 3 roda, kita akan dapat 3Y. Okey, tayar. Okey, so kita akan ambil yang ini, tambah yang ni akan dapat 74. X tambah 3Y sama dengan 74. So ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so kita ada 2 persamaan already. So it shows that ini persamaan yang serentak. Korang sebenarnya dapat 1 markah dekat sini. Kalau korang betul-betul barai, tak tahu macam nak solvekan, at least korang berhenti sampai sini. Korang akan dapat 1 markah. Sini 1 markah. Okay, so korang dah dapat dah 1 markah. Okay, so sekarang ni jangan risau sebab korang tengok YouTube, korang boleh je pause kejap dan screenshot. So I akan padam yang ini. Okay, so I padam yang ni, sorry yang ni. Okay, so I padam yang ni. So kita akan pergi 2 persamaan. Okay, so kita ada yang warna merah dengan warna hitam. 2X tambah 2Y sama dengan 64, persamaan yang pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 74, persamaan yang kedua. So macam mana nak selesaikan persamaan linear serentak? Ramai yang tanya soalan ni. So guys, dengar betul-betul, hadamkan betul-betul. So pakai warna biru. Cari antara X dengan Y ni yang sama dulu. So antara X ni, kita tengok X dulu. X dia sama. Oh, so kita boleh hilangkan. So kita nak hilangkan, mesti tolak. Okay, so korang tolakkan ni, 2 tolak 2 akan dapat kosong. So tinggalkan 2 tolak 3. Mesti pastikan X dengan X, Y dengan Y jangan korang susun ke laut. Jangan. Okay, jangan berterabur. Susun satu. 2 tolak 3 korang akan dapat negatif Y. 2 tolak 3 korang akan dapat negatif 1. So negatif Y. So tekan kalkulator je. 64 tolak 74 korang akan dapat negatif 10. So Y sama dengan 10. That's it. Senang. Nampak tak dia nak tolong korang? So Y sama dengan 10 ni ganti dalam mana-mana. Mungkin dalam 1. So korang gantikan dalam 1. So 2X tambah 2 dalam kurungan 10. Sebab Y. Okay, so I tulis sekali lagi bagi korang nampak. 2X tambah 2Y. Korang gantikan dalam ni. Okay, dalam ni. So 2X tambah 2 darab 10 sama dengan 64. Okay, so korang kira 2X tambah 20 sama dengan 64. 2X sama dengan 64. Ni pita sana, tolak 20. So korang akan dapat 44. So X sama dengan, X dekat sini. So 2X sama dengan 44. So korang nak X sahaja, 44 2 pindah sana akan jadi per. Okay, so sekali lagi hilangkan X dahulu. Okay, macam mana setelah kita pilih X sebab nombor dia dah sama. So nak hilangkan tolak. So 2 tolak 3 akan dapat negatif Y. 64 tolak 74 korang dapat negatif 10. So Y sama dengan 10.
That's it. So lepas tu apa yang korang kena buat? Korang kena cari X berapa. So masukkan Y dalam soalan, dalam persamaan pertama. Okay, cara dia 2X tambah 2Y sama dengan 64. So 2X, so kita tak tahu X, Y kita tahu tadi 10, kita gantikan dan kita tahu 2 dengan Y operasi dia darab dan tanda kurungan bawah operasi darab. So sama dengan 64. So 2X tambah 20 sama dengan 64 dan korang kira this one should be korang punya makanan already. So X sama dengan 22. Okay. So jawapan akhir dia adalah X sama dengan 22, Y sama dengan 10. Itu saja. Okay. So senang kan? Itu sahaja. So sebab tu I tekankan soalan nombor 3 dan I dah bagi modul dekat bawah supaya korang boleh buat latihan sementara ada masa lagi ni. Korang ada masa lagi. Okay? Sebab ni baru Jumaat malam, korang ada masa lagi. Jangan risau. Okay? Sebab Ahad malam I akan bagi tahu you guys macam mana nak bersedia, apa tips-tips untuk korang lulus 24 jam sebelum. So you guys did a good job tengok video ni, lepas tu korang dapat tips lagi macam mana korang nak bersedia 24 jam sebelum. So tak adalah korang nervous dan korang lebih yakin. Bila korang yakin, korang akan lebih tenang dan otak korang pun tak jam. Itu je tujuan dia. Okay? So guys, kita dah pergi ke soalan ketiga. Jom kita pergi ke soalan nombor 4. Let's go. Okay, so kita akan pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu persamaan kuadratik. Macam biasa saya cakap kenapa saya pilih soalan ni. Sebab soalan ni adalah soalan yang step by step dan korang dah pernah belajar sebelum ni. Okay, so ini dan soalan ni soalan famous. Sebab tu I fokus dekat sini, I tak fokus pada soalan yang lain. Okay, okay, so kita akan pergi kepada soalan terakhir sekali persamaan kuadratik. Dan guys, jangan rasa khawatir, jangan rasa takut. Korang boleh gunakan modul yang I sediakan dekat link dekat bawah. Memang I berfokuskan kepada 4 soalan ini sahaja. Okay, so make sure korang buat selepas tengok video ni. Jadikan dia sebagai latihan korang sebelum gerak gepu, sebelum korang masuk Dewan exam nanti. Okay, dan jangan lupa untuk tonton, untuk tengok video 24 jam sebelum masuk Dewan untuk jawab matematik. Okay, 24 jam sebelum exam matematik. Apa yang korang patut buat? Apa yang strategi korang supaya korang lulus? Okay, I tak boleh bagi korang A. I tak boleh nak bagi korang A sebelum 24 jam sebelum exam. Bukanlah impossible, susah. Sebab A maksudnya korang hampir betul semua. Okay, so ini adalah macam mana strategi kepada kita yang tak pernah belajar tapi kita nak lulus SPM. Itu yang I nak bagi kat korang sekarang ni. Okay, okay, so kita tengok dekat sini. Sebuah akuarium mempunyai panjang X tambah 7 cm, lebar X cm dan tinggi 60 cm. Jumlah isi padu akuarium itu ialah 48,000. Akuarium itu akan diisi penuh dengan air. Hitung nilai X. Okay guys, macam mana kita nak tahu soalan ni adalah soalan persamaan kuadratik? Pertama sekali, hint yang pertama, nilai X. Okay, dan yang kedua, dia mesti melibatkan operasi darab. Apabila situasi tersebut melibatkan operasi darab, InsyaAllah memang soalan tu tentang kuadratik. Okay, so kalau kita tengok kat sini, isi padu. Apa formula isi padu untuk segi 4? Kita tahu untuk formula untuk segi 4 macam ni adalah namanya isi padu cuboid. Formula dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Apabila ada macam tadi, mesti yang pertama cari nilai X. Yang kedua mesti operasi darab. Ini adalah petunjuk yang mengatakan soalan ini adalah soalan persamaan kuadratik. Okay, so isi padu tu panjang darab lebar darab tinggi. So panjang korang adalah, tadi dah cakap dah, X tambah 7. Okay, lebar korang adalah X, tinggi korang adalah 60. Dan dia dah bagi tadi, isi padu dia adalah 48,000. Okay, so macam biasa korang tulis balik. Ini adalah X tambah 7 darab X darab 60, 60X. Okay, ni semua orang tahu So 48,000 sama dengan 60X X tambah 7.
Okay. So yang ini korang darabkan. Okay, macam biasa kembangkan. Ni semua korang tahu. 48,000 sama dengan 60x kuasa 2 tambah 420x. Okay, persamaan kuadratik, pastikan semua orang duduk dalam satu rumah. Dan lagi satu rumah mesti kosong. So semua orang dekat belah kanan. So pindahkan semua di belah kanan. So tinggal kosong kat sini. 60x kuasa 2 tambah 420x tolak 48,000. Kenapa I pindah belah kanan? Sebab semua orang dekat kanan. So I tak nak pindahkan ramai-ramai, pindahkan yang sikit. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah 60x kuasa 2 tambah 420x tolak 48,000 sama dengan kosong. Okay, yang ini korang kena guna kalkulator. Ni kalkulator I. Okay, korang kena guna kalkulator. So 60. So tekan kalkulator, semua orang ikut I. Keluarkan kalkulator bagi siapa yang pertama kali nak buat. Korang keluarkan kalkulator korang yang macam ni. Mod, tekan mod 1, 2, 3. Tekan mod 3 kali. Dan korang akan nampak EQN, MAT dengan VCT 1, 2, 3 ni. So korang pilih satu. Okay, pilih. Lepas tu tekan kanan ni. Okay, tekan kanan korang akan nampak degree. Okay, tekan degree. So tekan 2. Okay, so sekali lagi bagi korang tak confused, tekan mod 3 kali. Okay, lepas tu korang akan nampak EQN. Tekan 1. And then korang akan nampak unknown. Sepatutnya korang nampak degree. Untuk dapat degree, tekan belah kanan. Okay, lepas tekan belah kanan, korang akan nampak ada 2, 3. Lepas tu atas tu degree. So pilih 2. Tekan 2. So korang akan nampak A. So A korang adalah 60. So ni A korang, ni B korang, ni C korang. So 60. Mesti ambil keseluruhan nombor 60. So kalau ada negatif, mesti include negatif. B 420. Sebab dia positif, so 420 saja. Dan C korang ambil yang negatif ni. Sebab dia negatif, mesti ambil. So negatif 4800. So korang akan dapat, dia akan tulis X1 sama dengan 25 kan? Betul tak? So korang tulis dia terus-terus kat sini 25. Okay? So lagi satu, X2 korang akan dapat negatif 32. So obviously jawapan akhir dia adalah 25. Sebab X tak boleh negatif sebab dia panjang. Tetapi sebelum nak dapat ke sini, korang kena buat macam ni dulu. Korang kena fakturkan kat sini dulu. So macam mana nak buat? Ini korang daripada bawah ni jawapan gerak ke atas. So ini kalau pindah ke sini, dia akan jadi X tolak 25 sama dengan kosong. Okay, ini pun sama. Bila gerak ke sini, X tambah 32 sama dengan kosong. So yang ini letak di sini, yang ini letak di sini. Ini tak boleh skip. Korang kena tunjuk macam mana boleh dapat macam ni. So sebab tu korang kena tulis ni. So korang akan dapat jawapan akhir dia adalah X sama dengan 25. So itu jawapan akhir dia. Okay. Sekali lagi, korang bila tekan tadi tu, bila korang dapat jawapan, korang akan nampak X1 korang 25. So korang tulis X sama dengan 25. Tak payah tulis 1. X1 tak payah, tulis X saja. So X2 korang akan nampak negatif 32. So korang tulis je X sama dengan negatif 32. Dan kita kena penuhkan kurungan faktor ni. So 25 pindah sana akan jadi negatif 25, tinggal kosong. Ini pindah sana dia akan jadi tambah 32, tinggal kosong. Ambil ini. Okay, naik ke atas. Okay, itu sahaja. That's it. Okay. So jawapan akhir dia adalah X sama dengan 25 cm. Yes, itu sahaja. Okay. So, ini adalah soalan terakhir, iaitu persamaan kuadratik. So guys, apa yang korang patut buat selepas ini? Ada dua benda. Yang pertama, gerak gempur modul yang I berikan dekat bawah. Gerak gempur. Okay, gunakan satu hari gerak gempur modul I dekat bawah. I tak cakap modul I akan keluar soalan bocor. I tak akan cakap modul I tu confirm masuk.
Tapi apa yang I nak cakap, ini adalah soalan yang famous keluar. Okay, so kenapa kita nak fikir yang tak famous? Kita fikir yang selalu keluar. Okay, sebab tu I cakap tadi, ini adalah 4 soalan wajib buat untuk korang lulus. Okay, I terangkan sekali lagi, I tekankan sekali, ini hanya untuk lulus. Ini hanya untuk kita yang tak pernah buka buku. So ini pertama sekali, buat modul yang I cakap ni, 4 yang I sediakan ni. Yang kedua, jangan lupa untuk tonton video I tentang tips 24 jam sebelum matematik. Apa yang korang kena buat, apa strategi yang korang kena ada untuk berperang dalam exam matematik, I akan terangkan Ahad ni. Okay, so guys, please stay tuned with us. Thank you so much for subscribing us. So ingat, jangan give up, masih ada masa lagi. Jangan fikir, alah aku sepatutnya study dah menyesal. Jangan fikir menyesal ke apa. Ada sebab kenapa benda ni jadi. We are here to help you guys. Okay, you guys still have hope. Jangan rasa macam dah tak ada hope. Okay, so stay tuned with our content. Stay tuned with every tips yang kita orang akan bagi untuk sepanjang SPM ni. Kita akan ada macam-macam lagi tips. Kita akan ada tips dengan Medal City. Kita akan ada tips dengan Sir Faiz. So just stay tuned guys. Any question, just let us know in Ask Tutor. Okay guys, thank you so much. See you on this Sunday untuk tips 24 jam sebelum berperang dengan matematik. Okay guys, thank you so much guys. Bye guys, see you guys next time.